Assalamualaikum murid-murid. Salam perkenalan cikgu ucapkan kepada kalian. Cikgu Puan Rashidah binti Idris akan mengajar kalian mata pelajaran sejarah pada tahun ini. Tajuk pertama kalian ialah mengenali sejarah. Perkara yang kamu akan pelajari pada hari ini ialah satu, pengertian sejarah. Kedua, mengenal pasti sumber dalam sejarah. Tiga, kaedah penyelidikan sejarah. Cikgu harap kamu bersedia untuk belajar pada hari ini. Pengertian sejarah. Murid-murid, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat, manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Sejarah menceritakan dan mengupas perihal kehidupan manusia bermula zaman primitif hingga kehidupan di bandar. Oleh itu, murid-murid, pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Mari kita tengok pandangan mereka. Murid-murid, mari kita sama-sama melihat pandangan sejarawan pertama, iaitu Herodotus. Herodotus menganggap sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Cuba kalian kaitkan dengan gambar sebelah. Ya. Ini ialah tentera Jepun. Apa tindakan mereka? Ialah pendudukan mereka di Tanah Melayu pada tahun 1942 hingga 1945. Sebab mereka datang ke Tanah Melayu ialah untuk meluaskan kekuasaan mereka. Terlihat pula pendapat Ibn Khaldun. Ibn Khaldun berpendapat sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Cuba kalian lihat gambar di sebelah. Perubahan yang ketara di antara manusia zaman prasejarah dan manusia zaman kini. Perubahan dari segi komunikasi. Pada zaman prasejarah, manusia menggunakan lukisan, asap dan bunyi untuk berhubung atau berkomunikasi. Tetapi zaman kini, manusia menggunakan alat komunikasi yang moden bagi memudahkan dan mempercepatkan urusan. Ya, itu ialah pendapat beliau, ya. Murid, kita lihat pula pendapat E.H.K. Beliau berpendapat sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Gambar di sebelah ini merupakan kawasan yang sama. Ya, ini ialah perkampungan teruntum. Suatu masa dulu dan teruntum masa kini. Cuba kalian lihat perbezaannya, ya. Menurut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kek Kim, sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Gambar di sebelah menunjukkan peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Cuba kalian lihat, ya. Ini ialah gambar hitam putih
berkaitan dengan pengisytiharan kemerdekaan oleh Tuanku Abdul Rahman di Stadium Merdeka. Peristiwa ini sudah berlaku. Ya, kita lihat pula gambar warna-warni ini. Peristiwa ini pernah berlaku dan sudah berlaku, iaitu pengagihan buku teks oleh guru-guru SK Tunku Azizah. Lihat ya, kaitan gambar dengan pendapat sejarawan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kek Kim ini. Kita lihat pendapat sejarawan terakhir, Dr. Muhammad Yusuf bin Ibrahim. Beliau berpendapat sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Ya, kita tengok dalam buku ini tercatat peristiwa yang telah berlaku ya bagi negara kita. Lihat ya, ini ialah contoh bahan sumber primer. Kita lihat fosil, iaitu tinggalan tumbuh-tumbuhan atau haiwan yang terawit. Juga ada dokumen rasmi yang mengandungi catatan tentang suatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Begitu juga artifak, iaitu hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling yang mereka gunakan mungkin pada zaman prasejarah. Begitu juga manuskrip tulisan tangan seperti hikayat Hantua dan Sulatus Latin. Di sini terdapat sejarah ya tentang Kesultanan Melayu. Ini pula ialah contoh bahan sumber sekunder. Ada bahan berbentuk buku, risalah, majalah dan akhbar. Di dalam inilah tercatat maklumat tentang sejarah yang berlaku pada masa lalu ya. Mungkin peristiwa tersebut berlaku sebelum kita lahir. Dengan membaca bahan-bahan maklumat ini, kita secara tidak langsung dapat maklumat tentang sejarah negara kita. Oleh itu kalian digalakkan membaca ya bahan-bahan sejarah ini ya, bahan-bahan sumber sekunder. Seterusnya kita pelajari pula kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. 3 kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan dan kaedah bertulis. Kalian boleh lihat peta pokok ini ya. Seterusnya kita lihat pula kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah arkeologi. Ya. Proses ini mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Ahli arkeologi mendapatkan maklumat dari bahan tinggalan sejarah yang ditemui melalui proses cari gali. Ya, hasilnya tafsiran dan pentakrifan tentang budaya masyarakat tersebut dapat dibuat ya. Contohnya penemuan barang-barang manusia prasejarah ya. Contohnya daripada fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Selain itu terdapat juga bidang arkeologi maritim ataupun arkeologi bawah
air. Arkeologi bawah air merupakan bidang kajian baharu di Malaysia. Proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, di sungai atau tasik. Contohnya, tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Kalian tengok dalam gambar ni ya. Ada proses cari gali tapak arkeologi Sungai Batu Kedah, penemuan rangka perak men di Lenggong Perak hasil daripada kaedah arkeologi juga, dan bidang arkeologi maritim di bawah air ya, arkeologi bawah air. Murid, kaedah seterusnya ialah kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapat maklumat melalui temu bual. Ya, individu yang ditemu bual dikenali sebagai sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Maklumat diperoleh melalui ucapan, penceritaan, pengisahan dan perbualan. Ya, terdapat 3 langkah kaedah lisan ini. Langkah pertama ialah mengenal pasti orang sumber atau tokoh yang hendak ditemu bual. Ya, menentukan atau menyediakan soalan berdasarkan tujuan kajian. Okey. Seterusnya, langkah kedua menemu bual dan merakam perbualan. Ya. Langkah ketiga ialah membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman, menilai fakta-fakta atau data perbualan, menyimpan rakaman dengan baik dan membuat penulisan. Terdapat juga kelemahan daripada kaedah lisan ini, murid-murid. Kerana kemungkinan terdapatnya tokoh tambah, ya, dan terdapatnya unsur dongeng, ya. Mungkin sesi perbualan tersebut atau orang yang dibual, diwawancara, ditemu bual tersebut, ya, menokok tambah cerita. Ya, kita tak tahu. Murid-murid, kaedah seterusnya ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, ya, kayu, batu dan bahan pencetak. Maklumat ini akan dikumpul dan diletakkan di muzium ataupun di arkib. Sebagaimana contoh yang kalian nampak ya, lukisan pada dinding gua Tambun Perak. Murid-murid, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Ya, sampai di sini sahaja pembelajaran kita untuk kali ini ya, murid-murid. Tajuk ni belum habis lagi ya. Ini sebahagian daripada tajuk unit 1. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Cikgu harap kamu dengar dengan teliti video ini, beri tumpuan, dan kerana sambungan tajuk ini akan cikgu
bagi pada pembelajaran minggu hadapan. Sekian, terima kasih.